Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bertemu kembali Alakat Pagi untuk waktu ini, untuk hari ini. Kita bersama dengan pihak Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, dan hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan WPP. Mungkin ramai yang tertanya-tanya apakah WPP ni, iaitu Wang Pendahuluan Pembiayaan. Dan hari ini kita bersama dengan anggota panel PTPTN, Cik Mastura Muhammad Khalid, Pengurus Besar PTPTN. Assalamualaikum Cik Mastura. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Baik, selain memberikan pinjaman pembiayaan, PTPTN juga turut memberikan wang pendahuluan pembiayaan ataupun WPP kepada para pelajar ni. Mungkin ada yang belum tahu apakah maksud WPP ni. Boleh Puan Cik Mastura jelaskan dulu apa antaranya maksud WPP ni, wang pendahuluan pembiayaan. Okay. Okey. Sebenarnya memang PTPTN dah lama melaksanakan wang pendahuluan pembiayaan. Dari tahun 1999, kita telah pun memberikan wang pendahuluan pembiayaan ini kepada pelajar-pelajar yang pertama kali masuk ke IPTA atau Politeknik. Dulu kita panggil wang pendahuluan diri. Kemudian pada tahun 2003 kita tukar kepada wang pendahuluan pinjaman. Dan pada Disember 2008, selaras dengan pertukaran daripada pinjaman konvensional kepada prinsip syariah, kita telah menukar kepada wang pendahuluan pembiayaan. Kita tahu bahawa untuk melangkah ke IPT, kadang-kadang bagi golongan yang berpendapatan rendah, mereka mempunyai beban kewangan untuk membuat persiapan melangkah ke IPTA. Okey, baik, itu dia penjelasan mungkin sebab pertukaran nama tu dan sebagainya. Baik Cik Mastura, apa agaknya yang ada daripada WPP ni ataupun tujuan terutamanya memberi kemudahan kepada para pelajar ke ataupun siapa lagi sebenarnya? Okey, WPP ni wang pendahuluan bernilai RM1,500. Okey, kita bagi kepada pelajar-pelajar yang berjaya masuk ke IPTA dan Politeknik melalui kemasukan UPU. Tujuannya kita bagi adalah untuk mereka membuat persiapan bagi mendaftar diri di IPTA dan Politeknik. Kalau kita semua tahu bahawa beban kewangan atau kos kewangan sentiasa meningkat pada masa ini. Jadi kita berharap dengan adanya wang RM1,500 ini dapat membantu meringankan beban mereka lah. Contohnya kalau kita duduk di negeri Johor dapat belajar ke Sarawak ataupun Sabah, sudah tentu kita memerlukan wang untuk mungkin perjalanan, membuat persiapan, membeli pakaian dan sebagainya. So itulah sebenarnya tujuan kita memberikan wang pendahuluan pembiayaan ini. Maknanya wang pendahuluan hanya RM1,500 sahaja untuk tujuan tersebut. Ya, RM1,500 dan kita dah kiralah anggaran untuk membuat persiapan perkara-perkara yang penting untuk mendaftarkan diri ni mencukupi dengan wang RM1,500. Kalau kita nak kata kita nak sediakan tiket kapal terbang kepada ibu bapa, itu saya rasa agak menyukarkan lah. Tetapi yang penting pelajar dapat pergi dan pelajar dapat mendaftar di IPT. Maknanya di sini kos itu, adakah ianya merangkumi kos termasuk ibu bapa nak hantar, sebab jarang biasa pelajar ni pergi seorang kan? Okey, kalau kita tengok bagi saya keluarga itu pandailah menguruskan RM1,500 yang kita bagi. Mungkin kalau yang belajar di Kelantan daripada Johor naik kereta atau bas, RM1,500 ini mencukupi untuk satu keluarga pergi. Tetapi kalau daripada Johor nak pergi Sabah atau Sarawak, mungkin hanya mencukupi untuk pelajar. Tetapi kita perlu ingat bahawa kita tak boleh beri terlalu banyak, kerana apabila terlalu banyak, kita dapat bantu kurang orang ataupun dia mungkin menjurus kepada penyalahgunaan. Jadi kita mengira bahawa RM1,500 ini mencukupi untuk keperluan asas ibu bapa dan juga pelajar. Baik, itu dia tujuan utama PTPTN menyediakan kemudahan WPP ataupun wang pendahuluan pembiayaan. Itu topik kita juga dalam Malakat Pagi untuk hari ini bersama dengan Cik Mastura Muhammad Khalid, Pengurus Besar PTPTN. Baik, siapa pula yang layak menerima pemberian WPP ni? Orang-orang terpilih sahaja ke ataupun siapa?
Okey, yang pertamanya, syarat yang pertama mestilah warga negara Malaysia. Jadi semua pelajar yang dapat masuk ke IPTA dan Politeknik, mereka memohon melalui permohonan kemasukan ke IPT secara online ataupun kita kenali sebagai UPU online. Jadi semasa pengisian borang secara online ni, kita ada satu ruangan yang perlu ditandakan oleh pelajar sama ada bersetuju atau tidak menerima WPP. Jadi semua pelajar warga negara Malaysia yang telah berjaya ke IPTA dan Politeknik melalui UPU dan menandakan persetujuan menerima WPP ini akan diberikan wang pendahuluan pembiayaan ini. Baik. Dari segi kaedah pengeluaran WPP ni pula bagaimana, Cik Mastura? Okey, wang ini kita beri bukan beri tunai lah. Kita beri dalam bentuk warrant atau seperti cek ya. Cek RM1,500 atas nama pelajar itu sendiri. Kita bagi 2 minggu sebelum pelajar mendaftar diri ke IPTA dan Politeknik. Jadi kalau kita tengok pada tahun ini, pelajar IPTA dan Politeknik akan mula masuk antara akhir bulan Mei dan awal bulan Jun. Jadi kita akan mula memberikan kepada pelajar-pelajar mulai 18 Mei, di antara 18 Mei sehingga 23 Jun. Dia ambil masa berapa lama agaknya mereka yang memohon tu? Katalah pohon hari ni boleh dapat esok macam tu. Okey. Dia kalau ikut mohon, dia dah memohon dah. Sebab sekarang ni dia orang dah dapat keputusan UPU, dah tahu nak masuk universiti mana. Okey, sekarang ni kita dah pun mendapat data-data mereka yang nak WPP ni daripada pihak UPU. Kita sedang pun memproses dan mencetak warrant ni. Jadi siapa yang dulu masa dia buat permohonan, dia tanda dia bersetuju nak dapat WPP, kita dah terimalah permohonan mereka dan mereka boleh menganggap mereka ni layak lah kalau mereka itu warga negara dan bersetuju. Dan kita akan berikan dalam tempoh ni lah 18 Mei sehingga 23 Mei. Baik, difahamkan juga bahawa PTPTN ni sering melaksanakan majlis bagi penyerahan WPP terutamanya kepada para pelajar pada tahun-tahun sebelum ini. Jadi adakah kali ini PTPTN akan turun padang bersama para pelajar terutamanya sesi penyerahan ni WPP? Memang PTPTN ni sentiasa nak dekat dengan pelanggan-pelanggan mereka. Kan kita pun tahu bahawa ini adalah salah satu masa atau cara kita untuk mendekati masyarakat. Terutamanya pelajar-pelajar yang bakal menjadi peminjam dan juga ibu bapa mereka. Jadi antara masa yang sesuai untuk kita berjumpa mereka adalah masa kita nak bagi wang pendahuluan pembiayaan ini. Jadi pada tahun ini kita akan berada di lebih kurang 35 lokasi di seluruh negara, di 14 buah negeri untuk bersama-sama dengan pelajar yang dapat warrant WPP ini dan ibu bapa mereka. Selain daripada majlis itu untuk kita mengagihkan WPP, kita juga akan memberikan taklimat berkenaan apa-apa perkara tentang PTPTN. Kita juga akan membuka kaunter informasi untuk sebarang pertanyaan sama ada dari segi pembiayaan, bayaran balik ataupun SSPN. Jadi untuk maklumat semua juga, kita punya aktiviti mengagihkan WPP ini di 35 lokasi seluruh negara ini adalah juga dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi dan juga IPTA dan Politeknik seluruh negara. Jadi majlis ini diadakan untuk para pelajar pergi mengambil sendiri cek tersebut. Tak ada khidmat-khidmat pos ke apa, tak ada? Ya, sebab kalau kita tengok pada tahun-tahun sebelum ini kita pos, tetapi warrant tu sampai pelajar dah pun pergi mendaftar. Alah, kesian. Jadi adalah ibu bapa yang kata anak dah pergi baru dapat. Jadi sebab itu sekarang kita menyusun dengan lebih baik lagi supaya pelajar-pelajar dapat hadir sebelum mereka pergi mendaftar. Dianggarkan dia orang akan mendaftar paling awal 27 kalau tak silap saya. Jadi kalau kita dah bagi 18 hari bulan, dia ada cukup masa untuk cashkan warrant di bank, di CIMB Bank, dan ada masa untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Cek itu perlu orang kata di bank in dulu ataupun boleh di cashkan terus? Okey, cek ini perlu di cash lah. Yang paling mudah, pelajar bawa warrant dengan my card dan pergi ke kaunter CIMB. Pergi kaunter,
teruslah kaunter akan bagi duit tunai 1,500. Maknanya walaupun kita tak ada akaun CIMB, Tak ada masalah. Baik, itu dia kemudahan yang disediakan oleh pihak PTPTN melalui WPP ataupun Wang Pendahuluan Pembiayaan. Itu topik kita hari ini bersama dengan Cik Mastura Muhammad Khalid, Pengurus Besar PTPTN dalam Alakat Pagi. Kembali lagi selepas ini. Program ini ditaja oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Program ini ditaja oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Kembali Alakat Pagi bersama saya Nazira Noran dan juga Cik Mastura Muhammad Khalid merupakan Pengurus Besar PTPTN bercakap berkenaan dengan Wang Pendahuluan Pembiayaan WPP, satu kemudahan yang diberikan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke IPTA maupun IPTS ini, IPTA sahaja. Baik, tadi Cik Mastura dah cerita bagaimana cara untuk mengambil waran ini ataupun cek ini, tapi tempat-tempat tertentulah selepas mengadakan majlis penyerahan tu. Persoalan saya juga macam Sabah dan Sarawak kan, ada tempat-tempat orang kata pedalaman mungkin agak sukar untuk mereka keluar sebab kadang-kadang satu tempat nak ke satu tempat tu memakan 2 jam. Jadi bagaimana agaknya kemudahan yang disediakan ini? Pihak PTPTN sudah bersedia di lokasi yang orang kata lebih jauh sedikit ni, dalaman ni? Okey, kalau kita tengok untuk tahun ini ya, PTPTN menyediakan sebanyak 35 lokasi. Yang mana lokasi ni kita rasa lokasi yang mudah untuk dikunjungi atau mudah kita punya pelanggan untuk datang. Contohnya di Sarawak Di Sarawak kita akan mengadakan 3 majlis iaitu di Institut Pendidikan Guru Miri, Dewan MUC Sibu dan juga di Unimas iaitu pada 19 hari bulan Mei di Miri, di Sibu 20 Mei dan Unimas juga pada 20 Mei. Begitu juga di Sabah dan Labuan. Kita ada majlis di UMS pada 19 Mei. Di Tawau pada 19 Mei dan di Sandakan pada 20 Mei. Jadi kalau kita tengok, kita tidaklah bertumpu kepada bandar-bandar besar sahaja. Jadi bagaimana pelajar ni nak mengetahui lokasi penerimaan WPP yang diadakan ni melalui laman web ke ataupun bagaimana? Kita telah pun mengeluarkan SMS blast kepada pelajar-pelajar yang berjaya. Dan mereka boleh menyemak lokasi mereka melalui laman web PTPTN mulai hari ini 15 Mei selepas jam 12.30 hari. Jadi mudah saja dia masuk ke laman web PTPTN www.ptptn.gov.my dan menggunakan nombor kad pengenalan mereka akan dapat mengetahui di mana lokasi mereka, tarikh, masa, tempat dan sebagainya. Jadi selepas mendapat pelawaran WPP ni, mereka boleh ke kaunter CIMB sahaja? Ya, CIMB sahaja dan saya rasa saya perlu mengingatkan kepada penerima-penerima CIMB ni, kita harap jangan masukkan dalam check deposit machine. Kerana bila kita gunakan mesin deposit check itu, pihak bank tidak dapat mengesahkan pembawa cek itu adalah pelajar yang kita berikan. Jadi pilihan yang ada mesti pergi ke kaunter, bawa IC. Sama ada bawa my card, sama ada menunaikan atau memasukkan ke dalam akaun. Tetapi yang kita tekankan mestilah di kaunter. Yang penting jumpa orang, bukan jumpa mesin. Sebab mesin cek tak terima waran WPP ini. Itu antara kaedah yang pelajar perlu tahu dan perlu ingat. Kalau tersalah buat nanti tak dapat pula lah orang kata wang pendahuluan ini, iaitu wang pendahuluan pembiayaan WPP yang disediakan untuk pelajar memulakan kehidupan belajar di IPTA ni. Baik, PTPTN dilihat sangat berperanan terutamanya dalam memastikan semua pelajar ni layak berjaya ke IPT tanpa sebarang masalah keuangan, dan ini menunjukkan komitmen PTPTN dalam membantu pelajar mencapai impian mereka. Komen PTPTN? Okey, kalau kita tengok, memang salah satu tujuan penubuhan PTPTN ini adalah untuk memastikan bahawa
tiada pelajar yang layak masuk IPT, tak dapat masuk IPT kerana masalah kewangan. Kerana itulah PTPTN ini beri pinjaman tidak ada had kepada berapa orang bilangan pelajar. Selagi ada pelajar yang tidak mendapat tajaan lain, PTPTN akan memberikan pembiayaan. Saya rasa ibu bapa dan pelajar-pelajar yang telah berjaya sangat menghargai apa yang telah diberikan oleh PTPTN. Jadi dalam hal ini juga kita sekali lagi menunjukkan komitmen. Pelajar yang baru dapat masuk IPT, belum lagi mula belajar pun kita dah bantu dengan memberikan wang pendahuluan pembiayaan ini. Kalau kita tengok daripada tahun 1998 sehingga tahun 2011, kita telah pun membantu seramai lebih daripada 550,000 pelajar untuk menikmati wang pendahuluan pembiayaan ini dengan peruntukan yang disediakan adalah lebih kurang 812 juta. Baik Cik Mastura, sekiranya mereka menerima WPP ini, belum pasti lagi mereka akan memohon untuk pinjaman seterusnya. Tidak mengapa ya? Tidak ada masalah kerana ini adalah kita kata pendahuluan. Kalau mereka memohon untuk mendapat pembiayaan PTPTN, pendahuluan ini akan dibayar melalui pinjaman yang kita luluskan. Tetapi sekiranya mereka mendapat tajaan lain atau boleh meneruskan pengajian dengan tajaan ibu bapa sendiri, mereka boleh memulangkan kepada PTPTN. Okey, baik. Mungkin ramai juga nak tahu bagaimana cara nak bayar balik, tapi tak sampai lagi kat situ. Kita nak tahu berapa ramai agaknya pelajar yang akan menerima WPP kali ini, Cik Mastura. Okey, untuk sesi ini seramai 32,777 pelajar. Kita tawarkan WPP dengan peruntukan sebanyak 49 juta ringgit. Satu peruntukan yang besarlah untuk kita, tetapi inilah komitmen kita kepada pelajar-pelajar. Itu dia kemudahan yang diberikan sebagai orang kata bantuan juga kepada mereka bersiap sedia ke IPTA yang mana memakan orang kata banyak jugalah kan kos masa kita, mungkin nak tempat tinggal juga kan sementara nak daftar dan sebagainya. Baik, kita sebelum sampai ke penghujung soalan tu, ingin tahu juga ada tak masalah-masalah ataupun kekangan yang timbul sepanjang melaksanakan WPP sebelum ini, Cik Mastura? Antara masalahnya. Okey, antara masalah yang PTPTN sendiri hadapilah oleh kerana keputusan yang dikeluarkan oleh UPU dengan tarikh mendaftar itu adalah terlalu dekat. Biasanya kita ada tempoh lebih kurang sebulan sebelum pelajar mendaftar. Jadi kita memang terpaksa menggunakan seluruh sumber-sumber orang dan juga sumber-sumber seperti sistem dan sebagainya untuk menjayakan program memberikan wang pendahuluan ini. Kerana apabila kita dapat data daripada UPU, kita kena memproses yang pertama. Yang keduanya, kita kena mencetak. Yang ketiganya, kita kena sama ada menguruskan majlis untuk memberikan kepada pelajar ataupun kita perlu post kepada pelajar. Jadi kita tengok yang masalah yang kita hadapi apabila post pula adalah waran yang lambat tiba kepada pelajar yang mana ini tidak sampailah kepada matlamat wang pendahuluan ini disediakan. So itulah kita nak tekankan sekali lagi kenapa pada tahun ini kita adakan secara besar-besaran supaya tidak ada mana-mana pelajar yang dapat lewat dan dapat memanfaatkan kemudahan yang kita berikan ini. Dan tiada juga pelajar tercicir. Kalau ada yang memohon tu memang mesti dapat. Tak ada yang ditolak. Ada kes-kes tertentu ke? Setakat ini kita tidak ada yang menolak. Kerana apa yang kita terima ini memang telah kita semak disahkan warga negara semasa mereka memohon dan mereka telah menunjukkan keinginan untuk mendapatkan WPP ini. Baik, kita bersama dengan Cik Mastura Muhammad Khalid, Pengurus Besar PTPTN, bercakap berkenaan dengan wang pendahuluan pembiayaan WPP yang mana dapat membantu pelajar-pelajar yang ingin sambung belajar ini sebagai wang pendahuluan terutamanya sebagai persediaan mereka. Dan kita nak tahulah macam bila para pelajar ni dah dapat WPP ni, mungkin ada kaedah ataupun pesanan terutamanya kepada para pelajar sebelum mereka melanjutkan pengajian ini nanti, Cik Mastura.
Okey, yang pertamanya bagi pihak PTPTN, saya mengucapkan tahniahlah kepada semua para pelajar yang telah berjaya dan bakal mendaftarkan diri di IPTA atau Politeknik tidak berapa lama lagi. Kepada para pelajar yang akan kita berikan wang pendahuluan ini, saya berharap mereka akan dapat menggunakan wang berkenaan dengan secara berhemah, berjimat cermat kerana ia adalah merupakan sebahagian daripada pembiayaan yang akan kita luluskan. Dan saya berharap pelajar-pelajar ini tidaklah terlepas untuk memohon pembiayaan PTPTN pada tarikh-tarikh yang kita tetapkan. Jadi mereka boleh sama ada merujuk kepada laman web PTPTN untuk mengetahui tarikh-tarikh tutup permohonan pembiayaan mengikut IPT masing-masing ataupun merujuk kepada bahagian hal ehwal pelajar di IPT. Sekiranya terdapat sebarang masalah, mereka juga tidak ada masalah, boleh terus menghubungi PTPTN. Baik, kita nak sambung lagi bersama dengan Cik Mastura Muhammad Khalid, Pengurus Besar PTPTN untuk bercakap berkenaan dengan wang pendahuluan pembiayaan WPP selepas berita 24 nanti. Terus bersama kami. Program ini ditaja oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Kita sambung Alakat Pagi bersama dengan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional bercakap berkenaan dengan wang pendahuluan pembiayaan WPP bersama dengan panel PTPTN. Cik Mastura Muhammad Khalid merupakan pengurus besar PTPTN. Tadi Cik Mastura dah cerita berkenaan dengan WPP dan berapa ramai pelajar yang akan menerima WPP itu dan pesanan kepada pelajar-pelajar kita. Tapi ada juga yang ingin bertanya persoalannya, kalau dah habis, dah dapat tu, bagaimana pula mereka ni terutamanya nak dapat pinjaman PTPTN tu pula. Macam mana? Ada cara-cara baru ke, cara lain ke? Sebab mungkin tahun kita dulu lain cara permohonannya, tahun sekarang ni orang kata online pun dah boleh kan. Bagaimana Cik Mastura? Okey, untuk pelajar-pelajar yang berhasrat untuk mendapatkan pembiayaan daripada PTPTN, mereka perlu membuat permohonan melalui secara online daripada PTPTN. Jadi kalau mereka masuk ke laman web PTPTN, dia akan nampak di situ ada permohonan online. Maka di situlah mereka memohon. Tetapi perlu diingat bahawa sebelum mereka ingin masuk dan memohon secara online, peminjam-peminjam, pelajar-pelajar perlulah pergi dulu mendapatkan nombor PIN yang bernilai RM5 di Bank Simpanan Nasional atau cawangan. So nombor PIN ni boleh dibeli melalui sama ada kaunter BSN, melalui mesin ATM ataupun mesin deposit tunai yang ada di cawangan-cawangan BSN. Saya rasa pelajar-pelajar ni dah biasalah membeli nombor PIN kerana semasa mereka membuat permohonan UPU pun kalau tak silap mereka perlu membeli nombor PIN juga. Adanya nombor PIN sebagai rujukan mereka lah. Selepas tu mereka perlu membuat permohonan berdasarkan tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh PTPTN. Jadi kalau masuk dekat laman web, kita ada jadual permohonan PTPTN. Di situ boleh ditengoklah. Contohnya UKM bila, UUM bila tarikh tutup untuk memohon. Jadi peminjam-peminjam kita harap dapat memohon sebelum tarikh tutup yang ditetapkan supaya kita dapat memproses, meluluskan dan memberikan duit pembiayaan pada masa yang ditetapkan. Kalau mereka memohon selepas tarikh tutup, kesan yang akan dapat diterima adalah mereka akan diluluskan pada semester hadapan. Jadi mungkin hilang satu semester kurang tajaan. Baik, syarat kelayakan untuk memohon pinjaman PTPTN ni Cik Mastura? Ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Yang pertamanya mestilah warga negara Malaysia. Berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh memohon. Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 3 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran. Atau lulus SPM dan CGPA 3.0 bagi pelajar lepasan CJ College Community. Seterusnya, yang penting bagi pelajar yang belajar ke IPTS
khusus yang diikuti mestilah mendapat sijil perakuan akreditasi daripada MQA dan belum tamat tempoh sah laku semasa permohonan dikemukakan. Kalau macam kita tengok IPTA IPTA khususnya semua memang diakui disahkan layak untuk memohon, tapi untuk IPTS ni kita kena tengoklah hanya khusus-khusus tertentu sahaja yang diberi penajaan oleh PTPTN. Dan untuk memohon ni juga contohnya kalau pelajar yang sedang belajar mungkin ada orang semester 1, semester 2 dia nak guna tajaan ibu bapa, tetapi semester 3 baru tak mampu. Untuk pelajar-pelajar yang sedang belajar, mereka hendaklah mempunyai baki tempoh belajar sekurang-kurangnya 1 tahun atau 2 semester. Okey, ingat syarat-syarat yang perlu anda tahu tu. Baik, berbalik kepada WPP iaitu wang pendahuluan pembiayaan. Ada soalan SMS daripada Adam ni. Dia tanya, nak bayar balik WPP ni macam mana? Nak bayar balik macam mana? Cash ke? Selepas berapa bulan ke? Macam mana tu? Okey, kita ada 2 kaedah untuk membayar balik pinjam wang pendahuluan. Yang pertama, bagi pelajar-pelajar yang menerima warrant yang kita bagi RM1,500 ini, kalau mereka tidak berhasrat untuk menyambung pengajian atau nak buat pengajian lain, kita nasihat tak payah tunai lah. Tetapi kalau sekiranya mereka tunai tetapi tidak berhasrat untuk mendapatkan pembiayaan PTPTN, mereka boleh membayar balik dalam tempoh 7 bulan daripada tarikh warrant berkenaan. Kita tidak kenakan apa-apa kos lah bagi pembayaran ini. Tetapi bagi pelajar-pelajar yang mendapat pinjaman PTPTN, kita akan mula membuat potongan daripada pembiayaan yang kita keluarkan kepada peminjam. Sebanyak 500 satu semester selama 3 semester. Jadi mungkin sekarang dia orang akan belajar semester pertama dengan duit 1,500. Semester kedua apabila dapat tajaan PTPTN, masa kita bagi duit, kita akan potong 500 untuk bayar balik pendahuluan. Baik, katalah pelajar ini mula-mula dia mohon WPP tapi tak jadi sebab ada duit sendiri, tak guna pun. Macam mana tu? Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kerana kalau mereka tak tunai itu tidak beri apa-apa kesan. Untuk makluman ya, pada kali ini tarikh warrant kita adalah 21 Mei 2012 dan warrant ini hanya laku dalam tempoh 1 bulan sahaja. Jadi mereka hanya ada tarikh 21 Mei sampai 21 Jun untuk cashkan warrant ini. Tetapi sekiranya tidak berhasrat, mereka simpan sampai selepas 21 Jun, warrant ini tidak lagi sah laku. Berfungsi tak laku. Okay, kalau pergi pada 23 Jun katakan ke CIMB Bank, CIMB tidak akan memberikan wang. Maknanya tak payahlah nak pulang semula pun. Tak payah buat apa-apa. Sebab apa? Kalau pulang pun nanti bayangkan daripada 32,000, kalau 10,000 je pulang, kita akan menyimpan yang banyak lah. Baik. Kena ingat sebulan saja tarikh tempoh menunaikan waran WPP. Baik, akhir sekali bagaimana agaknya untuk pelajar menghubungi pihak PTPTN, mungkin nak bertanyakan apa-apa sahaja soalan berkenaan dengan WPP maupun pinjaman PTPTN ini? Okey, saya rasa saya perlu tambah satu perkara lagi sebelum beritahu bagaimana nak menghubungi PTPTN. Untuk pelajar-pelajar yang ingin memohon pinjaman PTPTN, sila pastikan mereka mempunyai akaun SSPN kerana itu syarat wajib untuk memohon. Okey, baik. Untuk menghubungi PTPTN, pelajar-pelajar boleh masuk melalui laman web ptptn.gov.my di mana di situ kita mempunyai aduan online. Bolehlah dibuat sebarang pertanyaan melalui aduan online berkenaan. Atau jika ingin bercakap dengan pegawai PTPTN, boleh menghubungi hotline di talian 20804455. Baik. Ada soalan SMS yang datang ni daripada Joe, katanya kalau pelajar tu terlepas pandai untuk memilih WPP masa online, boleh ke mohon lagi, Cik Mastura? Setakat ini kita
Tak boleh. Tak bagilah. Oh, okey. Baik. Baik, itu sahaja nampaknya Alakat Pagi hari ini bersama dengan Cik Mastura Muhammad Khalid, Pengurus Besar PTPTN, bercakap berkenaan dengan wang pendahuluan pembiayaan WPP untuk kemudahan para pelajar kita membuat persediaan sebelum memasuki IPTA dan juga Politeknik. Baik, sekian Alakat Pagi. Assalamualaikum. Program ini ditaja oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN.